kerujukan, konsep gerakan relatif. Kesemua konsep-konsep ini akan menjadi asas untuk tajuk-tajuk yang berikutnya, right? Apabila kita membincangkan tentang teori kerelatifan khas Einstein, right? Kita akan menggunakan konsep kerangka rujukan, konsep nak menukar daripada mentransformasi daripada satu kerangka rujukan ke kerangka rujukan lain, right? So in a way we have to go through the topics about reference frame and relative velocities because we will use these two topics, we will use these two concepts for later topics, right? Jadi memandangkan dekat raya kan, so macam apa yang kita akan lakukan hari ni, saya nak saya rasa saya nak kita membaca manga ni bersama-sama. This from ini daripada manga bertajuk manga Guide to Special Relativity or Guide to Relativity. Saya tak pasti sama ada saya letakkan pautan ke manga ni di UKM Folio. Kalau tak ada, dan saya akan letakkan selepas ni lah. It is a very nice comic because it covers what we are supposed to learn for this course in a way, at least for the special relativity bit. Kalau macam sesi-sesi sebelum ni saya akan letakkan di UKM Folio, tapi disebabkan setengah pelajar bila saya letakkan bahan rujukan UKM Folio tu, mereka rasa tertekan sebab mereka andaikan mereka kena baca semua bahan rujukan tu. Jadi bermula sesi ni saya cuba mengurangkan bahan rujukan yang saya letakkan di UKM Folio tu, dan saya cuma menggunakannya dari masa ke masa lah, right? Jadi sekiranya ada siapa yang minat, boleh hubungi saya dan saya akan berikan file PDF penuh lah untuk manga ni, right? Jadi apa yang kita akan bincangkan hari ini adalah berkenaan dengan sejauh tentang gelombang cahaya, dan khususnya adakah gelombang cahaya mematuhi persamaan transformasi Galileo yang kita telah lihat sebelum ni, right? Jadi sebelum kita pergi ke situ, kita imbau sikit, kita ulang, kita imbau kembali apa yang kita faham tentang persamaan transformasi Galileo, right? Jadi saya ada berikan file ini di grup Telegram dan saya juga letakkan di bahagian chat. Jadi kalau awak tak perlu tengok skrin saya pun, actually awak boleh buka file sendiri dan boleh baca di telefon ataupun laptop sendiri, right? Probably you can read faster than I do, but now I will read together so that you know, supaya awak tahu bahagian mana yang penting dan bahagian mana yang tak begitu penting, right? So kita biasalah nak baca ni kan, kita mula pada kotak yang paling atas sekali. So Galilean Principle of Relativity and Newtonian Mechanics. Jadi apa yang kita bincangkan sebelum ni semuanya jatuh di bawah mekanik klasik, dan mekanik klasik juga dikenali sebagai mekanik Newtonian sebab ianya didasari oleh hukum gerakan Newton, right? Newton laid the foundation for classical mechanics, right? So let's begin with some historical background so you can understand relativity better. Blah, blah, blah. Okay, you boleh kat sini. It will probably be easier for you to understand if I tell you how the theory of relativity related, right? Jadi untuk bahagian ni dia akan menerangkan tentang asal-usul teori kerelatifan, right? Idea tentang kerelatifan itu sendiri, right? First, more than 300 years ago before Einstein, right? 300 tahun sebelum Einstein, there was a Galilean principle of relativity discovered by Galileo Galilei, right? Jadi sebelum Einstein dan sebelum Newton pun, kita ada seorang ahli fizik yang bernama Galileo Galilei, dan beliau adalah orang yang pertama yang mengemukakan prinsip kerelatifan atau principle of relativity. Apa bendanya principle relativity, principle of relativity ni? Okay, kita kata lepas tu dia kata Minagi, you know, wah ada karakter dalam ni kan. So dia tanya what you know. So kita mulakan dengan mengetahui, dengan mengimbau balik apa yang kita faham tentang gerakan garis lurus yang seragam, right? Uniform linear motion, right? So it is linear motion, meaning that it's moving in one dimension.
uniform means that it is moving ia tidak mengecut lah, right? Dia bergerak dengan laju yang seragam. So it means something that's moving with fixed speed and direction, right? So that itu yang kita maksudkan dengan gerakan linear seragam. Maksudnya dia bergerak dengan dalam arah yang sama dan laju yang sama. So sekiranya suatu objek tu dalam gerakan linear yang seragam ni, if there is no external force, an object at rest will remain at rest, right? So ada kat sini, so ada Mamat ni, so ada objek ni, right? So objek ni berada dalam keadaan pegun. Jadi selagi mana tiada daya yang ditindakkan ke atas objek ni, maka ia akan kekal pegun lah. Tapi the law of inertia tells us tetapi sekiranya objek tu diberikan daya ataupun dikenakan daya, disepak misalnya, maka dia akan bergerak dalam arah yang sama dan dengan kelajuan yang sama, right? So the law of inertia, this is Newton's first law. The law of inertia tells us that in inertial reference frame, an object at rest will stay at rest. Objek yang pegun akan kekal pegun, manakala objek yang bergerak pada hal laju yang seragam akan terus bergerak sehinggalah objek itu ditindakkan oleh daya lain, right? Dan itu sebabnya apabila kita menggolekkan sesuatu, apabila kita menggerakkan sesuatu dalam dunia kita ni, objek tu akhirnya akan berhenti. Bukan sebab objek tu kehabisan tenaga, bukan sebab objek tu in a way it loses energy, but then bukan disebabkan objek tu kehabisan daya yang sentiasa menolaknya, tetapi objek yang kita gerakkan, yang kita golekkan itu akhirnya berhenti sebab apabila dia bergolek, apabila dia bergerak tu, dia pun ditindakkan oleh, dia pun merasai daya luaran yang lain. Daya geseran, ada geseran dengan permukaan atau geseran dengan udara, right? Jadi sekiranya tiada daya luaran tu, right? Misalnya objek tu bergerak dalam vacuum ataupun di atas permukaan yang tersangat licin, maka objek tu akan terus bergerak lah sampai bila-bila, sampai hujung waktu nanti, right? Tetapi disebabkan objek di dalam dunia kita ni, semua objek dalam dunia kita ni merasai daya luaran selain daripada daya yang kita kenakan kepada dia, maka objek tu objek yang bergerak akhirnya akan berhenti, right? So itu hukum gerakan Newton yang pertama. Dan hukum gerakan Newton pertama ni dia berkait dengan prinsip kerelatifan. It's related to the principle of relativity. The Galilean principle of relativity tells us that Newton's laws are the same in any initial frame of reference that we might choose. In other words, no matter where an observer is in the universe or how fast he is moving, the laws of physics will never change. Right? So apa maksudnya? So dia bagi contoh kat sini. Contoh yang kita pernah bincangkan sebelum ni. Katakan awak ada sebiji bola, lepas tu awak baling bola tu ke atas, kemudian bola tu akan naik, akan berhenti, kemudian dia akan turun ke bawah, right? Daripada kerangka rujukan awak yang pegun relatif kepada bola tu, awak akan nampak bola tu naik ke atas, right? Kemudian turun ke bawah, right? Tetapi katakanlah awak berada dalam train, dalam sebuah train, orang di luar train tu akan nampak bola tu bergerak dalam satu lintasan berbentuk melengkung. Tetapi awak akan melihat bola tu masih naik ke atas dan turun ke bawah, right? So let's look at the explanation here. Dia kata, for example, if I toss a ball straight up in a place that is at rest, it will come back to my hand. In the same way, if I toss a ball straight up in a train that is moving at constant speed, it will also return to my hand. Maksudnya, kalau awak pegun, kemudian awak baling bola tu ke atas, dia akan kembali ke tangan awak. Dan kalau awak katakan awak berada di atas sebuah kenderaan atau sebuah train kenderaan lah yang bergerak dengan hal laju yang seragam, awak lakukan eksperimen sama, bola tu akan sentiasa pun akan naik ke atas dan turun, akan kembali ke tangan awak. So
Jadi bola tu akan tindakan bola tu ataupun bukan tindakan, kelakuan bola tu akan sama. Tak kira lah awak berada pegun di atas tanah ataupun awak berada di atas sebuah kenderaan yang bergerak dengan hal laju yang seragam. Syaratnya adalah awak mesti bergerak dengan hal laju yang seragam. Right? Sebab ini yang dimaksud, ini yang disebut dalam hukum gerakan Newton yang pertama, yakni dia kata keadaan pegun dengan keadaan gerakan hal laju seragam sama, right? So that is why if you throw a ball, when you throw the ball up, when you're stationary, it will return to your hand. But if you're on a train or in a moving car that is moving at uniform speed, the ball will also return to your hand, right? Jadi dari satu artinya kita tidak boleh membezakan. Kita tak kalau kita nak membezakan sama ada kita pegun ataupun kita bergerak dengan hal laju yang seragam, kita tidak boleh melakukan eksperimen hasilnya sama je untuk kedua-dua kerangka rujukan tu, right? So we cannot distinguish between a reference frame that is stationary and a reference frame that is moving at uniform speed, right? So we cannot do any mechanical experiment, right? That will allow us to distinguish whether we are stationary or we are moving at uniform speed. In other words, it does not matter if you're at rest or if you're moving, the laws of physics behave exactly the same, right? So ini yang dia maksudkan lah, right? Tiada eksperimen fizik yang boleh membezakan sama ada awak pegun ataupun awak bergerak dengan hal laju yang seragam. Dan ini yang dimaksudkan dengan prinsip kerelatifan. Maksudnya sama je kedua-dua keadaan tu. Okay. So seterusnya, and then kita juga telah lihat bumi ni, meskipun kita sekarang kita merasakan kita ni pegun, tetapi kita tahu bumi ni sentiasa berpusing, right? Jadi, but if the Earth itself is in motion through the galaxy, does that mean that the Earth is a moving reference frame? Right? In a way, yes, the Earth is a moving reference frame. Cumanya bumi ni tidak boleh dianggap sebagai kerangka rujukan yang mutlak. Maksudnya bumi ni pegun, right? Kita boleh menganggap bumi ni adalah pegun sebab yalah kita mengukur semua gerakan lain relatif kepada kita. Tetapi ianya bukan benar-benar pegun. It's not absolutely stationary, right? Dan kalau kita berada di atas kenderaan yang bergerak dengan hal laju seragam, misalnya lebih contoh kat sini, if let's say you are riding a train and the train is not accelerating or decelerating, it's just moving at constant speed, right? You will not be able to feel it, right? You will not be able to unless you look out lah, right? Kalau ada kereta api lain yang bergerak bersebelahan awak, right? Dan dia bergerak dengan arah yang bertentangan, awak tak boleh tentukan sama ada awak yang bergerak ke ataupun dia yang bergerak ke hanya dengan melihat kereta api lagi satu, right? You have to sort of refer to an external to maybe if you look towards the ground, then yes, you will see that you are moving and the other train is not moving, right? So this is the important point here. Bila kita melihat gerakan, bila kita melaporkan gerakan suatu objek, gerakan itu berhasil berdasarkan kerangka rujukan kita, meaning to say that suatu objek tu boleh nampak bergerak, tapi pada masa yang sama, objek yang sama juga boleh nampak sebagai pegun relatif kepada satu kerangka rujukan lain yang bergerak bersama-sama dengan objek tersebut. Dan cara fikir sebegini, ini yang kita panggil sebagai relatif, right? It is a way of thinking referred to as relative. Maksudnya, dan ini balik kepada apa yang kita bincangkan sejak dari awal. Semua objek di alam semesta ni sentiasa bergerak relatif kepada satu sama lain, right? It is only in our frame of reference that we are considered to be at rest, right?
semua objek di alam semesta ni bergerak relatif satu sama lain. Cuma kita saja yang dianggap sebagai pegun relatif pada diri kita. Right? Meaning that you consider the movement of the object with yourself as a reference point. Ataupun you assume that you are at rest and you perceive the motion relatively. Maksudnya bila kita andaikan aku yang pegun, meskipun semua objek dalam semesta ini bergerak relatif pada satu sama lain, sentiasa bergerak, dan apa yang kita lakukan, kita andaikan kita ini pegun dan semua objek bergerak relatif pada kita, right? Tetapi kalau kita katakan berada di planet lain, right, then orang di planet itu yang boleh mengandaikan dirinya pegun dan semua objek lain yang bergerak relatif kepada mereka. So the important point here is that you are the reference. Maknanya apa-apa gerakan itu sentiasa dibuat relatif pada satu kerangka rujukan. Kerangka rujukan itu adalah kita lah biasanya, right? Kita hanya boleh mendiami kerangka rujukan kita secara fizikal. Kita tidak boleh berpindah ke kerangka rujukan lain, melainkan dengan menggunakan formula yang itulah persamaan Galileo, persamaan transformasi Galileo tu. In that sense, even though we cannot switch reference frame physically, but we can switch reference frame mathematically, right? Okay, so then next, so itu prinsip relativity lah, right? Prinsip relativity dia menyatakan bahawa semua kerangka rujukan, hukum fizik tidak akan berubah sekiranya kita berpindah dari satu kerangka rujukan ke kerangka rujukan lain, right? Dan kenapa hukum fizik itu je mesti kekal sama? Sebab kalau ada satu kerangka rujukan yang mana hukum fiziknya berbeza berbanding dengan kerangka rujukan lain, maka kita boleh gunakan hakikat itu untuk membezakan, right? Membezakan kerangka rujukan tersebut berbanding kerangka rujukan lain, kan? If the laws of physics are different in let's say there are two reference frame, right? There are two reference. Bayangkan ada dua kerangka rujukan dan hukum fizik sama dalam kedua-dua kerangka rujukan ini, right? Memandangkan hukum fizik sama dalam kedua-dua kerangka rujukan ini, maka kalau ada dua orang dalam setiap satu kerangka rujukan ni dan dia melakukan eksperimen, katakan baling bola tadi tu, kedua-dua mereka akan memperolehi keputusan yang sama. Dan bila dia orang memperolehi keputusan yang sama, artinya dia orang tak boleh bezakan di antara kedua-dua kerangka rujukan ini, right? Tetapi katakanlah hukum fizik untuk kerangka rujukan pertama ni berbeza dengan hukum fizik untuk kerangka rujukan yang kedua. Itu bermaksud kalau si A dalam kerangka rujukan pertama ni melakukan dia baling bola, bola tu akan jatuh ke tangan dia. Tapi kalau si B pula baling bola, bola tu takkan jatuh dalam tangan dia sebabkan hukum fizik tu beza, kan? Jika itu berlaku, maka kedua-dua mereka boleh membezakan. Mereka berada dalam kita boleh membezakan di antara kedua-dua kerangka rujukan ini, right? Seperti mana yang kita lihat tadi, kalau ada dua kerangka rujukan, satu yang pegun dan satu yang bergerak dengan hal laju seragam, maka kita tak boleh membezakan di antara kedua-dua keadaan ini. We cannot distinguish between a state of being stationary and a state of being in uniform motion, right? And that means that the laws of physics in a stationary frame must be the same as the laws of physics in a frame that is moving with uniform speed. Okay, so antara implikasi lain adalah hukum gerakan Newton terpakai untuk semua kerangka rujukan, right? Ini yang kita ini yang bila kita kata hukum fizik tu dia tak berbeza-beza dalam satu kerangka rujukan dengan kerangka rujukan lain, artinya apa-apa hukum fizik, hukum gerakan Newton ke, hukum elektromagnet ke, hukum termodinamik ke akan sama untuk semua kerangka rujukan, right? Tetapi
bila kita tiba ke abad 18, right, abad ke-18, ahli fizik mendapati bahawa meskipun hukum gerakan Newton boleh dipakai untuk semua kerangka, dalam semua kerangka rujukan, tetapi ada keadaan ataupun ada kes-kes tertentu di mana prinsip kerelatifan ni tidak terpakai. Right? Although these rules were formulated long ago, we can still use them today in most circumstances, dalam kebanyakan keadaan. Right? What do you mean by most circumstances? There is a phenomenon that cannot be explained by Newtonian mechanics, and it is the speed of light. Right? Jadi hukum gerakan Newton yang kita belajar dalam mekanik tu, dia boleh menerangkan pergerakan jasad, kan? Pergerakan planet, bulan, bintang, pergerakan kereta, lori, train, pergerakan kita sendiri. Tetapi hukum gerakan Newton ni dia tidak boleh digunakan. Bukan tak boleh digunakan, dia gagal untuk menerangkan gerakan yang berkaitan dengan gerakan cahaya. It cannot explain, specifically it cannot explain the speed of light. Apa maksudnya? So kita akan tengok ke bahagian yang seterusnya. Let's see, I think it's this one here. Right, so this is the other file. Right? So the mystery of the speed of light. Right? Mystery of the speed of light. Okay. The speed of light and relativity is related, right? Dan dari satu segi, dan macam disebutkan sini, the theory of relativity grew from the mystery of the speed of light, right? Teori kerelatifan khas Einstein ni muncul hasil daripada usaha untuk menerangkan berkenaan dengan kelajuan cahaya, right? Because the speed of light cannot be explained by Newtonian, by Newton's three laws of motion too. Therefore, physicists have to come up with a new theory, and that theory is the theory of special relativity lah, right? So kita akan tengok apa pentingnya kelajuan cahaya ni untuk asal-usul teori kerelatifan khas. Okay. Apabila Einstein, sewaktu zaman Einstein, ahli fizik tahu bahawa laju cahaya ni adalah kira-kira 300,000 km per saat. Right? Maksudnya dalam satu saat, cahaya boleh bergerak 300,000 km. Right? 300,000 km ni sangat jauh lah. Misalnya dia bagi contoh kat sini. Jarak di antara bumi dan bulan adalah 380 ribu kilometer. Jadi sekiranya awak boleh bergerak selaju cahaya, right? Awak boleh bergerak daripada bumi ke bulan dalam tempoh satu saat, right? So that is how fast light is, right? Itu memberikan gambaran kepada kita betapa lajunya cahaya, right? If you are travelling, if you are light, kalau awak cahaya dan awak bergerak dengan laju cahaya, awak boleh tiba ke bulan dalam tempoh masa 1 saat, right? Ini sangat laju lah, dan ini bermaksud apabila kita melihat, contohnya ini untuk astronomi lah, apabila kita melihat bulan di langit pada waktu malam, cahaya dari bulan yang tiba ke mata kita sekarang telah meninggalkan bulan 1 saat yang lalu, right? Itu maksudnya, right? Because light requires 1 second to travel from the moon to us, right? Dan dalam astronomi kita menggunakan kelajuan cahaya ni untuk mengukur jarak, right? Jadi selain daripada mengatakan bahawa jarak di antara bumi dan bulan ni adalah 380,000 kilometer, kita juga boleh mengatakan bahawa jarak di antara bumi dan bulan ni adalah satu saat cahaya, 1 light second, right? Jarak di antara
matahari dengan bumi adalah 8 minit cahaya. Maksudnya cahaya daripada matahari itu mengambil masa selama 8 minit untuk tiba kepada kita di bumi. Maksudnya bila kita tengok matahari, oh, should be looking at the sun. Bila cahaya matahari yang masuk ke mata kita sekarang ini telah meninggalkan matahari 8 minit yang lalu. Right? 8 minit yang lalu. Jarak di antara apa contohnya dengan bintang yang paling dekat dengan bumi, dengan bintang paling dekat dengan kita adalah kira-kira dalam 3 tahun cahaya, right? Artinya kalau kita bergerak selaju cahaya, right, kita akan mengambil masa selama 3 tahun untuk sampai ke bintang yang paling dekat dengan bumi, right? Jadi meskipun cahaya itu sangat laju, right? It only takes light 1 second to reach the moon, right? Kalau kita naik roket, macam sebelum ni mereka ke bulan, mereka mengambil masa, kalau mereka pergi ke bulan, manusia mengambil masa 3 hari untuk sampai ke bulan, right? Tapi kalau kita bergerak selaju cahaya, ianya perjalanan tu hanya mengambil masa selama 1 saat saja. So that itu memberikan gambaran kepada kita betapa lajunya cahaya. Meskipun cahaya itu sangat laju, tetapi ia mempunyai it has a precise speed. It has a finite speed, right? Maksudnya laju cahaya ni bukannya infinity, bukannya tak terhingga, tetapi ia ada hal laju yang tertentu. Dan pada abad ke-19, akhir abad ke-19 tu, ahli fizik telah pun mengukur kelajuan cahaya, right? Dan mereka tahulah bahawa cahaya itu bergerak dengan sangat laju. Bukan itu saja, tetapi terdapat seorang ahli fizik yang bernama Maxwell, James Clerk Maxwell. Awak akan temui James Clerk Maxwell ni dalam kursus medan EM dengan Dr. Harizi dan juga dengan Dr. Harizi nanti. James Clerk Maxwell ni bertanggungjawab, sumbangan terbesarnya adalah untuk membuktikan bahawa daya elektrik dan daya magnet tu adalah satu daya yang sama, daya elektromagnet. Right? Bukan itu saja, beliau juga telah menerbitkan sebuah persamaan yang membolehkan kita untuk mengira kelajuan cahaya, dan ini adalah persamaan dia, right? C ni adalah hal laju cahaya, right? Actually C ni adalah hal laju gelombang elektromagnet, right? Mu naught ni adalah the magnetic permeability, manakala epsilon naught ni, this is the electric permittivity. Saya rasa awak dah jumpa simbol mu naught dengan U naught ni. Jadi kalau awak lihat kat sini, kelajuan gelombang elektron, apa yang menarik tentang persamaan ni adalah kelajuan gelombang elektromagnet C ni hanya bergantung kepada dua pemalar. Right? Dia tak bergantung kepada apa-apa pun boleh ubah. It doesn't depend on any variable. Right? It only depends, the speed of electromagnetic wave only depends on the value of mu naught and epsilon naught. Dan memandangkan kedua-dua mu naught dan epsilon naught adalah pemalar, justru kelajuan gelombang elektromagnet pun adalah malar. Right? So formula ni memberitahu kita bahawa kelajuan cahaya ni akan kekal sama. Dia tak akan menjadi semakin laju, tak menjadi semakin perlahan, but it will remain the same. Right? So two things. First, kelajuan gelombang elektromagnet ni tidak berubah selagi mana pemalar ni tak berubah lah. Right? Itu yang pertama. Yang kedua, kelajuan gelombang elektromagnet ni sama dengan kelajuan cahaya, dan itu mendorong ahli fizik untuk menyedari bahawa sebenarnya cahaya ni adalah gelombang elektromagnet. Right? So two things, the speed of electromagnetic wave, speed of EM wave is constant, and two, speed of
EM wave is the same as the speed of light, meaning that light is an electromagnetic wave. Right? Jadi Maxwell selain daripada menunjukkan bahawa daya elektrik dan daya magnet tu merupakan satu daya yang sama, beliau juga menunjukkan bahawa cahaya adalah gelombang elektromagnet. Right? Jadi cahaya ni ada sebab itu bila kita lalukan cahaya dalam sebab itu cahaya disebabkan cahaya adalah gelombang. Sebab itulah dia boleh menunjukkan sifat-sifat gelombang seperti pembelauan, diffraction, seperti interference dan seperti pengkutuban, polarization, right? Jadi itu memberitahu kita yang cahaya ni, right? Cahaya ni adalah gelombang, cahaya mempunyai sifat gelombang, right? So isunya, bukan isunya, seterusnya, sekiranya kelajuan cahaya itu adalah adalah sama, right? Is there some kind of problem? Apa masalah je kalau laju cahaya tu kekal sama kan? Masalahnya ada begini, dan and this is important point that you have to get, right? You have to understand. Dalam mekanik Newton, right? Dan mekanik Newton ni berupaya untuk menjelaskan banyak benda kan. Dalam mekanik Newton, kelajuan suatu objek, right, the speed of a moving object akan berbeza bergantung kepada siapa yang mengukur objek tersebut. Kan kita kata tadi, gerakannya adalah gerakannya adalah relatif kepada siapa yang mengukurnya. Right? So misalnya dia bagi contoh kat sini, ada sebuah roket, right, yang bergerak dengan kelajuan 10 km sesaat. Kemudian roket ini dia melancarkan sebuah peluru berpandu pada kelajuan 10 km sesaat juga, right? Untuk orang yang berada di atas roket ni, dia akan mengukur kelajuan peluru berpandu ni sebagai 10 km saat, right? Tetapi untuk orang yang pegun, right, when observed by a person at rest, bila dia mengukur kelajuan peluru berpandu ni, dia tak akan mengukur kelajuan peluru berpandu ni sebagai 10. Sebaliknya, dia akan mengukur kelajuan peluru berpandu ni sebagai 10 campur dengan 10. Dan ini 20 km sesaat. Right? Jadi, ini apa yang kita dah belajar sebelum ni lah. Dua kerangka rujukan berbeza yang memerhatikan satu peristiwa yang sama akan melaporkan dua nilai yang beza. Right? Si mamat yang atas roket ni akan melaporkan kelajuan peluru berpandu ni sebagai 10 km saat, manakala yang mamat yang pegun ni akan melaporkan kelajuan peluru berpandu itu sebagai 20 km saat. Right? Artinya kelajuan suatu jasad tu bergantung kepada siapa yang melakukan pengukuran tersebut. Right? Sama ada orang melakukan pengukuran tersebut, dia bergerak ataupun pegun. Right? Ini apa yang kita tahu dalam Newtonian Mechanics, dalam fizik klasik. Nah, kalau kita kata tadi kelajuan cahaya ni seragam, kita tengok balik contoh yang tadi kan. Bayangkan selain instead of firing a missile, the rocket fires a beam of light, right? Dia memancarkan laser, right? Kemudian orang di atas roket ni dia nak mengukur kelajuan cahaya ni. Katakan, right, kelajuan cahaya ni. Right? Dia akan dapat satu nilai dan orang yang pegun ni pun dia mengukur kelajuan cahaya laser ni dan dia pun akan dapat satu nilai. Right? Nah, kalau kita ikut Newtonian Mechanics, kita mengandaikan
orang yang berada di atas roket ni akan mendapat satu nilai untuk kelajuan cahaya, manakala orang yang pegun ni pula akan mendapat satu nilai yang lain untuk kelajuan cahaya. They will get different values for the speed of light. Tetapi kita kata tadi, hal laju cahaya ni dia kekal sama kan, because it is given by this equation, right? Yang ke atas ni, right? And the equation has no variables. So as long as mu naught and epsilon naught is the same, then the speed of light will be the same. So apa maksud dia? Orang atas roket ni, dia ukur cahaya laser tu, dia akan dapat, let's see, the rocket fly at 90% the speed of light. So dia ukur kelajuan tu dapat C, right? Roket tu bergerak pada kelajuan 0.9 C, 90% the speed of light, right? Dan cahaya laser terpancarkan pada kelajuan C. Okay. So orang di atas roket tu, dia akan mengukur kelajuan cahaya itu sebagai C. Okay. Untuk orang yang pegun ni pula, saya ambil warna lain. Pegun ni pula. Now, kalau kita ikut apa yang kita buat dalam yang di atas ni, right? Orang yang pegun ni sepatutnya mengukur cahaya laser tu sebagai C campur dengan kelajuan roket ni 0.9 C. So dia sepatutnya dapat 1.9 C. Sepatutnya lah, kalau kita gunakan apa yang kita dah belajar dalam Newtonian Mechanics. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku adalah orang yang pegun ni, dia tidak akan mengukur 1.9 C. Sebaliknya, orang yang pegun ni, dia akan mengukur C. Dia akan mengukur laju laser sebagai C. Right? Sebab itu maksud dia, bila kita kata hal laju cahaya itu seragam kan? Maksudnya, tak kisahlah kalau kau berada dalam kerangka rujukan ini ke, kerangka rujukan ini ke, kedua-duanya akan mengukur laju yang sama untuk kelajuan cahaya tu. Jadi apa yang berlaku kat sini adalah dia ni nampaknya seperti cahaya tidak mematuhi hukum mekanik Newton. Sebab dalam hukum mekanik Newton, dalam Newtonian Mechanics, the speed that you measure will depend on the relative motion between you and the object. Kan? Dalam kes yang ini, Mamat ni akan ukur kelajuan peluru pandu ni 10 km sesaat. Tapi Mamat yang pegun ni, dia akan mengukur kelajuan peluru pandu ni 20 km sesaat. Right? Kalau ini terpakai untuk cahaya, maka sepatutnya orang yang ada dalam roket ni, dia akan mengukur kelajuan cahaya sebagai C. Manakala orang yang pegun ni pula, dia akan mengukur kelajuan cahaya selaju C campur 0.9, yakni 1.9 C. Tetapi memandangkan cahaya ni adalah cahaya, laju cahaya tu adalah dia seragam, right? Dia tidak melaju, dia tidak memperlahan. Itu bermaksud orang yang ada atas roket ni pun, orang di atas roket ni akan mengukur kelajuan cahaya sebagai C. Orang yang pegun ni pun akan mengukur kelajuan cahaya sebagai C juga. Right? So peliklah, sebab dia seolah-olah cahaya dia tidak mematuhi hukum Newton yang kita telah pelajari, yang kita dah biasa gunakan untuk semua keadaan-keadaan lain. Jadi bila ahli fizik berdepan dengan situasi sebegini, mereka ada dua pilihan. Satu, mereka boleh mempersoalkan sejauh manakah mungkin satu kemungkinan adalah hukum Newton ni memang tidak terpakai untuk bila kita nak bercakap tentang cahaya. Maybe light needs its own physical laws. Right? Mungkin artinya Newton's laws doesn't apply to everything. Right? Dia sebaliknya hukum Newton mungkin hanya terbatas kepada
fenomena-fenomena tertentu saja. Itu satu kemungkinan. Maksudnya hukum Newton yang selama ini kita anggap sebagai universal, yang kita anggap sebagai sejagat, sebenarnya tak sejagat pun, sebenarnya tak universal pun, sebab ada fenomena-fenomena yang tidak boleh dijelaskan oleh hukum Newton. Itu satu kemungkinan. Satu kemungkinan lagi adalah mungkin kita tak betul-betul bila kita ukur kelajuan cahaya ni, ialah sebab kelajuan cahaya ni laju kan. Mungkin sebenarnya laju cahaya ni berubah kan. Mungkin sebenarnya laju cahaya ni berubah. Cuma eksperimen yang kita buat tu, cuma alat ataupun radas yang kita ada untuk mengukur kelajuan cahaya tu tak cukup jitu, tak cukup peka untuk mengesan perbezaan pada kelajuan cahaya tu. Jadi itu kemungkinan kedua, right? So there are two, so I'll just write down the possibilities, right? The first possibility untuk menerangkan apa yang kita bincangkan ni, yang misteri ni, satu kemungkinan adalah hukum Newton tidak terpakai untuk gelombang cahaya. Right? Itu satu kemungkinan. Maksudnya hukum Newton ni hanya boleh digunakan untuk gerakan manusia, gerakan train, gerakan kereta, gerakan kereta api, gerakan kapal terbang, gerakan bumi, bulan dan matahari, planet. Tapi untuk cahaya, kita tak boleh guna hukum Newton. Itu satu kemungkinan. Right? Maksudnya hukum Newton, yakni hukum Newton tidak sejagat. Tidak sejagat. Right? It is not as universal as we thought. That is one possibility. The second possibility is that gelombang cahaya kelajuan cahaya sebenarnya berubah. Right? Mungkin sebenarnya kelajuan cahaya ini berubah, kan? Cuma dan alat kita saja yang tidak cukup peka untuk mengesan perubahan ini. Untuk mengesan perubahan ini. Right? So, ada dua kemungkinan. Right? Sama ada hukum Newton ni memang tak boleh diguna pakai untuk gelombang cahaya, ataupun kelajuan cahaya ni dia sebenarnya memang dia berubah, right? Dia artinya memang sepatutnya kita dapat 1.9 C, right? Cuma alat yang kita ada tu tak cukup peka untuk mengesan perubahan ini, right? So there are two possibilities, right? Either Newton's laws are not universal, meaning that we have, kalau hukum Newton tidak universal, artinya apa artinya? Kita perlu gantikannya. Right? Kalau hukum Newton yang selama ini kita andaikan sebagai sejagat, right, tidak terpakai untuk gelombang cahaya, artinya kita tak boleh gunalah. Kalau selama ni kita anggap hukum Newton ni terpakai untuk semua benda, tapi tak tengok hukum Newton ni tak boleh diguna pakai untuk gelombang cahaya. Jadi kita kena gantikan hukum Newton ni dengan satu hukum yang baru yang
bukan saja boleh menerangkan pergerakan jasad-jasad macam kita, awak, kereta api, train, kapal terbang semua ni, tapi juga boleh merangkumi gerakan cahaya, itu satu, right? Dan ataupun, right? Ataupun sekiranya kelajuan cahaya itu yang sebenarnya berubah, maka kita perlu mencipta alat ataupun radar yang lebih peka untuk mengesan perubahan ini, right? So if this one ni apa? Mereka alat yang lebih peka, right? Jadi ini dilema yang mendepani ahli fizik pada awal abad ke-20, right? Mereka mendapati cahaya itu tidak tunduk, tidak patuh kepada hukum Newton, right? So bila mereka berdepan dengan keadaan semikian, ada dua kemungkinan. Satu, memang cahaya ni memang dia buat kepala sendiri dan memang dia tak patuh pun pada hukum Newton. Justru kita perlu gantikan hukum Newton ni dengan satu hukum baru, right, yang bukan saja boleh menerangkan gerakan-gerakan yang biasa ni, tapi juga boleh menerangkan gerakan yang melibatkan cahaya, right? Itu satu kemungkinan. Satu lagi, kalau kelajuan cahaya ni sekiranya kelajuan cahaya ni sebenarnya memang berubah ataupun kalau cahaya ni dia mematuhi hukum Newton, dia sepatutnya kelajuan cahaya itu patut berubah, right? Tapi kita tak kesan perubahan kelajuan cahaya itu. Kenapa kita tak kesan? Mungkin sebab alat yang kita ada tu tak cukup sensitif. Jadi dalam kes tu kita perlu mereka bentuk alat yang lebih sensitif, right? Yang lebih sensitif supaya kita boleh kesan lah perubahan kelajuan cahaya ni, right? So sekiranya secara ringkasnya, right, kalau kita percaya, kalau kita percaya bahawa hukum Newton ni masih terpakai untuk gelombang cahaya, maka kita akan meramalkan yang kelajuan cahaya ni akan berubah. Cuma kita tak boleh kesan je perubahan tu. Alat yang kita ada ni tak cukup sensitif untuk mengesan perubahan pada kelajuan cahaya. Ini sekiranya hukum Newton betul. Right? Namun sekiranya hukum Newton tak betul, maka kita perlu punya hukum Newton tak betul, maka kita perlu cari pengganti kepada hukum Newton, right? Jadi apa yang berlaku di sini adalah kita ada satu fenomena, right? Yakni kelajuan cahaya yang tidak boleh dijelaskan menggunakan hukum yang kita ada, yakni hukum Newton, right? We have a phenomena, right? We cannot explain the speed of light, why the speed of light is constant, using existing theories, using existing laws, right? Therefore, we have a choice, right? Either we come up with, if we kalau kita mengandaikan yang hukum sedia ada ni memang benar, kan? Memang sah, memang benar. Artinya kelajuan cahaya itu sepatutnya berubah, right? Sepatutnya berubah. Dan sebab kita tak boleh mengesan perubahan pada kelajuan cahaya itu adalah sebab alat kita yang tidak cukup peka. Jadi maksudnya masalah kita adalah masalah eksperimen, masalah alat, right? Alat kita yang tak cukup peka untuk mengesan perubahan pada kelajuan cahaya. Sebaliknya, sekiranya kita mengakui bahawa kelajuan cahaya ni memang tak berubah, right? Memang tak berubah, dan apa yang perlu berubah adalah hukum Newton itu yang perlu digantikan dengan hukum yang baru. Artinya kita mengandaikan yang kita perlu gantikan, maksudnya kita perlu gantikan hukum Newton tu dengan hukum yang baru lah, right? So here
either sama ada kita menerima hukum Newton tu sebagai benar, right? Sebagai benar, sebagai terpakai untuk gelombang cahaya, cuma eksperimen kita yang tak cukup peka untuk mengesan perubahan cahaya yang diramalkan oleh hukum Newton itu, ataupun kita menerima hakikat bahawa gelombang laju cahaya itu memang kekal sama, right? Dan hukum Newton tu, teori dan hukum Newton tu yang sepatutnya diubah, right? Jadi akhirnya kita ada dua pilihan, sama ada kita nak salahkan eksperimen, right? Eksperimen kita yang tak cukup peka ke, ataupun teori kita tu yang salah, right? Right. Dan ini satu situasi yang agak biasa berlaku lah dalam sejarah fizik, right? Apabila kita menemui satu fenomena yang tidak boleh dijelaskan menggunakan hukum ataupun teori-teori fizik sedia ada, ahli fizik sentiasa perlu membuat pilihan sama ada dia nak terus berpegang kepada hukum dan teori fizik yang sedia ada, ataupun dia nak mempersoalkan sama ada eksperimen, bukti eksperimen yang dia kutip tu betul ataupun tidak, right? You can either blame the theory is wrong, therefore we have to come up with a new theory, or you want to blame the result, the experimental result is wrong, right? Dan setiap kali ahli fizik berdepan dengan pilihan sebegini, right? Revolusi akan sentiasa berlaku, revolusi sains akan sentiasa berlaku. Misalnya dalam kes yang berkenaan dengan kelajuan cahaya ni, apabila ahli fizik terpaksa memilih, bukan terpaksa memilih, berdepan dengan situasi sama ada hukum Newton tu yang salah ataupun pengukuran hal laju cahaya tu yang tidak cukup peka, ia akhirnya mendorong kepada kelahiran teori kerelatifan khas. Manakala dalam beberapa tahun selepas tu, apabila ahli fizik tidak boleh menerangkan tentang sinaran yang dipancarkan oleh jasad hitam, right? Ataupun bila ahli fizik tidak boleh menerangkan tentang kesan fotoelektrik, maka ia mendorong kelahiran teori kuantum, right? Jadi sebagai ahli fizik, right? Sebagai ahli fizik, kita berasa seronok apabila apa yang kita temui itu tidak cocok dengan teori, sebab itu memberitahu kita perlu berlakunya, there is something incomplete, ada sesuatu yang tidak lengkap pada teori tersebut, dan itu mendorong kita untuk menambah baik teori tersebut. Maksudnya boleh ada kemajuan lah, right? Kalau semua benda yang berlaku boleh diterangkan di bawah satu teori dan tak ada dorongan untuk menghasilkan teori-teori baru, right? Jadi dalam kelas pas cuti pertengahan semester nanti kita akan lihat bagaimana ahli fizik menyelesaikan misteri ini, right? Sama ada mereka nak abaikan hukum Newton yang telah berjaya menerangkan banyak benda lain tapi tak berjaya menerangkan gelombang cahaya, right? Adakah mereka nak menggantikan hukum Newton tu dengan hukum lain, right? Ataupun mereka nak masih berpegang, right? Masih berpegang kepada hukum Newton dan cuba untuk mengesan perubahan pada kelajuan cahaya seperti mana yang diramalkan oleh hukum dan teori Newton, right? Apa yang akan berlaku adalah kedua-duanya akan berlaku, right? Ada ahli fizik yang akan cuba untuk mengesan perubahan pada kelajuan cahaya yang diramalkan oleh hukum Newton, right? Dan lambat laun mereka dapati bahawa memang betul kelajuan cahaya ini tak berubah. Justru itu mendorong ahli fizik untuk menggantikan teori Newton ini dengan satu teori lain yang dikemukakan oleh Albert Einstein, right? Dan itulah semangat Einstein, dan teori tersebut adalah teori kerelatifan khas. That is a special theory of relativity, right? Jadi saya berhenti di sini.
dan kita jumpa lagi selepas cuti pertengahan semester lah. Kita ada kelas minggu depan. So kita lepas tu minggu lepas tu pun kita ada cuti pertengahan semester. Jadi kita jumpa selepas cuti pertengahan semester. Right? Jadi untuk mereka yang akan pulang ke kampung halaman, selamat pulang ke kampung halaman, pandu elok-elok, jaga diri masing-masing di kampung. Saya juga nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada daripada awak semua. Sekiranya saya ada buat salah ataupun silap sepanjang saya mengajar awak ataupun sepanjang kita berkenalan, dan saya minta maaf. Dan manakala ini bukan kelas bersemuka kan, jadi saya tak boleh bagi duit raya kepada awak semua. Jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada selepas cuti semester nanti. Right. Jadi selamat tengah hari. Assalamualaikum dan ya, selamat puasa. Waalaikumsalam. Selamat Raya, Sir. Selamat Raya. Terima Thank kasih. you, sir. Selamat Raya. Terima kasih, Sir. Terima kasih Terima semua. kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Thank you, Sir. Selamat Raya. Terima kasih. Assalamualaikum. Stop it.